Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Abdul Halim yang sekarang ni seantero Malaysia dikeluarkan muka saya seolah-olah saya ni adalah pelarian dan wanted yang amat dikehendaki. InsyaAllah dan Allah bersama dengan saya. Yang pertama sekalinya, saya tak kisah kalau ada pihak yang tidak mengampunkan saya, sebab saya rasa saya telah pun memohon maaf dan yang paling penting sekali adalah kita kena bercakap benar berkenaan dengan sesuatu perkara. Yang pertama sekalinya adalah tidak ada sebarang laporan PDRM berkaitan dengan fitnah ataupun berkaitan dengan SKMM. Tidak ada langsung sebarang laporan yang dibuat. Saya dipanggil bukan untuk siasatan. Saya dipanggil adalah untuk mereka menemu bual saya. Dan mereka bagi tahu adalah untuk berbincang berkenaan dengan perkara yang telah pun berlaku. Jadi saya telah hadir ke bangunan SPRM Putrajaya pada jam 2:30 petang, lebih kurang begitu. Dan jadi saya telah dibawa ke basement 1, bilik siasatan nombor 13. Saya dibawa ke sana. Jadi saya disiasat oleh lebih kurang 7 orang. Bukan disiasat lah, dia tak panggil siasat, dia kata dia panggil temu bual, berbincang, lebih kurang 7 orang lah. Jadi daripada pukul 2:30 sampai pukul dekat nak maghrib itu sebenarnya tidak ada soalan yang lain yang diajukan kepada saya. Dan saya tanya apakah kesalahan saya disiasat bawah seksyen berapa, tidak ada langsung diberitahu. Malah peguam saya yang duduk di lobi turut WhatsApp tanya seksyen berapa apa semua, tidak diberitahu sebab tidak ada laporan yang dibuat. Tidak ada laporan polis, tidak ada laporan SKMM, malah tidak ada siasatan berkenaan dengan seksyen 48 yang disebut tu. Jadi saya diminta, dan boleh, ini saya rasa pihak PDRM kalau melihat pada video saya ini ataupun mana-mana orang boleh menggesa untuk pihak SPRM mengeluarkan video dalam bilik soal siasat nombor 13. Sebab bilik itu adanya rakaman video, ada rakaman suara, dan saya rasa semua benda yang saya berkatakan ni boleh diperjelaskan, boleh dilihat secara penuh kalau boleh ditayangkan kepada umum. Jadi saya diminta yang pertamanya adalah untuk mengakui bahawa saya mengambil dadah. Kata saya ambil dadah, kata nak buat urin dan sebagainya. Jadi saya kata tak apalah, kita pergilah ke balai polis yang berdekatan sebab saya bekas anggota, saya tahu. Yang boleh urin saya adalah anggota polis berpangkat sarjan dan ke atas dalam narkotik, hanya dia boleh urin. Saya kata jomlah kita pergi ke balai. Jadi tidak diberi respon, mereka tak urin saya, cuma diminta mengakui bahawa saya mengambil dadah. Dan saya juga diminta untuk mereka kata nak menyelamatkan saya. Maka mereka kata suruh saya mengaku, kata saya ni gila, ada kad hijau, pernah dimasukkan dalam wad gila dan sebagainya. Jadi saya tanya kenapa saya perlu mengaku saya gila? Saya bukan gila. Dan siasatan ni bukan berkaitan ataupun dipanggil temu bual lah, bukan siasatan lah. Temu bual ini, taklimat ini katanya untuk berbincang berkenaan dengan video ni yang kata dikeluarkan oleh trooper daripada Pakatan Harapan yang berdurasi 44 saat ni. Bukannya nak cerita kata saya ni gila ataupun tak. Jadi kalau nak menentukan saya gila, saya kata jomlah kita pergi buat laporan, kita pergi hospital lah kan, suruh hospital check lah. Jadi mereka kata mereka nak selamatkan saya. Kalau saya mengaku kata saya gila, maka saya akan selamatlah. So selesailah benda ni kan. Jadi esok pun Ketua Pesuruhjaya SPRM dia buat keluar kenyataan yang mengatakan bahawa dia ni gila, dia ada ambil drug, jadi dia buat keluar kenyataan tu waktu dia hak sedar dan sebagainya. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya.
Dan mereka juga membaca WhatsApp-WhatsApp personal saya sebab saya diminta untuk serahkan telefon saya. Jadi saya tanyalah bukti pihak SPRM yang mengatakan video tu saya yang keluarkan dekat mana. Jadi mereka katalah, saya kata saya tunjuklah video yang ditularkan itu bukannya datang daripada akaun saya, bukan saya upload. Video tu adalah live stream selama 1 jam 30 minit lebih kurang, saya pun tak ingat. Jadi video tu telah dikerat dan telah pun disebarkan bukan oleh Muhammad Syafiq Abdul Halim, bukan page Muhammad Syafiq, tetapi disebarkan oleh page oleh Twitter satu cyber trooper daripada PH lah yang sebarkan benda tu, di pick up oleh wartawan. Dan bila wartawan tanya kepada saya pun dah bagi tahu kata benda ni mislead. Saya dah sebut dalam video yang penuh tu, saya tersasul dan saya juga memohon maaf dan sebagainya. Jadi rujukan mereka adalah Twitter bernama Cik Yani ni. Itu adalah rujukan mereka lah. Jadi saya kata then dalam telefon saya boleh buka lah akaun TikTok saya apa semua. Saya pun tunjuk kat mereka lah akaun TikTok saya apa semua. Lepas tu ada seorang pegawai datang, dia baca habis saya punya WhatsApp personal. Semua WhatsApp saya dia baca lah. Saya kata, tuan, saya bukan anggota, saya tahu undang-undang. Tuan tak boleh baca WhatsApp saya. Dia kata SPRM ada kuasa merentasi semua undang-undang. Dan ada undang-undang yang membenarkan untuk mereka cari bukti, mereka boleh baca WhatsApp. Saya kata, tuan, ni WhatsApp isteri saya pun yang privacy biasalah. Suami isteri kita ada WhatsApp yang lucah sikit dan sebagainya. Jadi adalah yang kita punya peribadi kita. Jadi itu pun dibuka dan sebagainya. Dan dia kata dia ada hak untuk cari bukti. Jadi lepas pada tu dia datang, dia bagi tahu kat saya, dia lepas beberapa jam tu dia datang, dia kata dia tunjuk kat saya, dia kata ada section. Saya kata, tuan, section apa? Tuan bagi tahu saya. Macam mana tuan boleh baca WhatsApp saya? Yang saya tahu dalam Criminal Procedure Code, tuan hanya boleh buka benda yang berkaitan dengan kes. Kalau kata kes tu TikTok, maka tuan boleh buka akaun TikTok saya dan cari dekat situ. Tuan tak boleh baca saya punya isteri saya punya WhatsApp ke, mak saya punya WhatsApp ke, WhatsApp tempat kerja ke, WhatsApp saya dengan siapa, tak boleh baca. Tapi dia kata dia ada hak untuk baca semua benda. Jadi sebenarnya daripada pukul 2.30 sampai pukul maghrib tu dia tak siasat, dia tak tanya, tak ada temu bual pasal video apa semua. Lebih kepada yang macam saya cerita ni lah. Lepas tu dia tanya saya kereta saya tentang kereta saya, nombor plate saya dan sebagainya, isteri saya, tentang isteri anak-anak, yang semua yang tidak ada kaitan langsung pun dengan video tu. Saya bukan anggota, saya ulang sekali dalam video ni, saya bukan anggota, saya tahu. Kalau nak rekod tentang peribadi anggota, dia cuma tanya bini, dia tak tanya dah bini hang duduk mana ke apa ke, dia tak tanya. Dia cuma tanya isteri ada berapa, anak ada berapa, tu saja. Kalau orang lain saya tak tahu, saya bukan anggota BDRM, saya tahu benda tu semua. Jadi lepas tu baru dia rekod kenyataan. Dia kata bahawa bila saya dah sampai ke tahap saya dah stres, saya tak boleh nak kontrol saya punya stres lah. Jadi saya jadi macam saya malas nak layan mereka, saya macam tidur dan sebagainya. Lepas tu saya dah tak tahu nak buat apa. Saya pun perasan ada CCTV, lepas tu saya perasan ada audio recording dan sebagainya. Saya kata 3 kali saya nak bercakap dengan peguam saya. Ni kali pertama saya cakap. Kedua saya kata saya nak bercakap dengan peguam saya. Lepas tu dia tak bagi juga. Kali ketiga saya cakap saya nak cakap dengan peguam saya pun dia tak bagi juga. Saya kata saya ada hak untuk telefon siapa yang saya nak telefon, satu panggilan. Tapi mereka tak bagi juga. Walaupun saya tidak disiasat dan sebagainya, hanya dikatakan untuk datang temu bual taklimat dan sebagainya. Lepas tu saya cakap lagi sekali, saya kata saya nak ke balai polis yang berhampiran. Sebab apa? Bagi saya baik kita buat report lah. Mereka buat report, saya buat report saya. Saya cakap yang kali pertama, kali kedua dan kali yang ketiga, sebab saya nak benda tu dalam video recorded tu ada sebut bahawa saya nak pergi ke balai polis. Sebab ini adalah kes yang melibatkan kanun kesiasaan. Kalau dia kata ini adalah satu memfitnah dan sebagainya. So dia tak benarkan, tapi muka mereka agak lain lah kalau kita dapat tengok video tersebut. Dan dia kata dia nak kena bincang dengan orang atasan dan sebagainya.
Saya minta untuk sembahyang maghrib, tapi yang pegawai di situ bagus, dia bagi saya sembahyang maghrib dan sebagainya. Kan, jadi apa nama, lepas settle sembahyang maghrib, saya duduk, dia bagi saya makan nasi goreng kampung kot, dengan ayam botol kan. Lepas tu apa nama ni, dia kata kat saya arahan daripada pihak atasan untuk ambil ni lah, just penceritaan sikit sajalah berkenaan dengan kes ni. Dan selepas tu saya boleh balik lah. Tapi lama jugalah, sampai pukul lebih kurang pukul 10, saya rasa 10 malam kan, 10.30 malam lebih kurang macam tu kan, baru selesai. Jadi sebenarnya dia nak tanya saya tak banyak pun. Dia nak tanya saya video ni asal daripada mana. Saya kata dia pun tahu video tu asal daripada Cik Yani Twitter tu. Lepas tu dikeluarkan oleh FMT dan dipikat oleh semua wartawan. Dan bila 8.30 keluar dalam paper, 9.30 saya dah buat permohonan maaf kat FB saya dan sebagainya. So lepas tu dia suruh saya balik lah. Tidak pun ada sebut pasal Seksyen 48 nak tahan dan sebagainya. Jadi apa nama ni, hari ni dia call saya lagi. Pegawai dia, saya pun tak tahu nama apa, dia call saya lagi. Saya ni ibarat macam ada, kalau kita panggil term dalam PDRM ataupun term dalam penguatkuasa ni, dia panggil espionage lah. Espionage ni macam ada risikan yang sentiasa ikut kita. Saya ni manusia biasa, tapi mereka sentiasa update saya duduk di mana. Saya jadi macam, saya ni macam penjenayah yang besar ni. Ni yang buat apa kat Seri Permaisuri ni, buat apa kat Ceras. Seolah-olah macam tu. Jadi seolah-olah macam saya nak keluar dengan bini saya pun jadi masalah, dengan keluar dengan anak saya pun jadi masalah, sebab mereka sentiasa update saya duduk di mana. Jadi dan bila saya beritahu saya nak kena balik ke kampung saya nak kena balik ke Kedah dan sebagainya, mereka tanya, ni ada apa nama, dia track saya, dia kata saya duduk kat sini dan sebagainya. Jadi saya rasa amat ketakutan dan trauma sekali. Sebab apa? Saya buat salah apa ni sampai saya kena track, sampai isteri saya kena track, sampai nak kena update setiap masa saya duduk di mana dan sebagainya. Saya bukan ada ambil rasuah, saya bukannya melakukan pengubahan wang haram ke apa ke, tak ada, saya tak nak buat apa-apa. Jadi seolah-olah macam saya ni satu orang yang kita perlu ikut dia setiap masa. Jadi itulah yang menyebabkan bahawa saya rasa amat tension sekali. Dan last sekali mereka call saya, and mereka kata kat saya mereka kena jumpa dengan saya malam ni juga. Malam ni juga mereka kena jumpa dengan saya sebab pihak atasan mengarahkan untuk mereka merampas telefon bimbit saya. Saya kata, kenapa nak jumpa saya malam ni? Saya dah bagi tahu dah, kata saya dah balik kampung dan sebagainya. Semalam kata tak ada, kalau ada further action ni kita buat report polis dan sebagainya. Jadi saya kata tak apalah, nanti kita settle lah kalau melibatkan telefon ni, MCMC ataupun PDRM lah. Dia kata tak ada, kita SPRM ni kita boleh guna semua akta kanun kesihatan, kita boleh pakai SKMM pun bawah kita, semua bawah kita. Jadi kita ada hak untuk rampas telefon cik dan sebagainya. Saya kata semalam masa dibebaskan, saya tak ada pun cakap pasal benda ni semua. Jadi saya kata kalau nak rampas telefon saya tak apalah kan. Saya kata esok lah saya pergi bagi. Apa nama, saya main daripada Kedah, tengok pukul apa saya bertolak, betul saya bagi. Dia kata tak boleh. Arahan daripada pegawai atasan saya, you kena bagi tahu sekarang ni malam you duduk dekat mana sekarang ni. You kena bagi tahu lokasi dan tempat, kena share location dekat mana you ada sekarang ni. Kita kena pergi ambil malam ni juga. Saya rasa macam satu benda yang pelik lah kan. Kenapa nak kena paksa saya sampai tahu tu sekali. Dan apa nama ni, bila saya kata saya nak buat laporan polis, saya kata tak apalah, tuan nak ambil malam ni boleh. Sebelum saya share location saya akan pergi ke Balai Berdekatan dan saya akan buat report dulu. Lepas tu dia kata kat saya, Nisat tu, jangan buat report, jangan buat apa, saya bincang dengan ketua saya dulu. Lepas tu bila dia telefon lagi sekali, dia kata dia dah bincang dengan ketua dia kata you jangan buat report, esok sebelum pukul 10 pagi you mesti hadir ke pejabat SPRM. Kalau you tak hadir, kita akan hantar orang akan ikut, you pergi mana, you duduk di mana, semua kita akan dapat. Sebab kita nak cari telefon you saja. Jadi saya kata kat dia, tak apalah, saya nak pergi buat report dulu. Tak apa, you jangan buat report. Kalau you tak mau benda ni panjang cerita, you jangan buat report polis. Kalau you buat report polis, benda ni akan jadi cerita dia sangat panjang dan sebagainya. Kita nak selesaikan benda ni saja. Dan banyak
kali juga, and dia tanya kepada saya, dia cuba nak mengaitkan lah. Dia kata dia mencadangkan kepada saya, and rumors ataupun kabar angin yang saya dengar tu adalah keluarnya daripada mulut Datuk Seri Hamzah, Tan Sri Muhyiddin ataupun Datuk Wan Saiful Wan Jan. Saya kata kat dia, saya tak dengar daripada mereka ni, and saya tak dengar daripada mereka ni. Sedangkan kabar angin yang saya dengar tu dekat mahkamah, semua orang saksi ramai yang mendengar berkaitan dengan benda tersebut. Bukan saya seorang. Tapi kenapa saya dilakukan sebegini rupa, seolah-olah macam saya ni adalah penjenayah. Tadi keluar gambar dalam TV, muka saya seolah-olah saya ni wanted, nak mampus dah saya ni semua, apa segalanya. Jadi saya buat video ni adalah untuk menerangkan kepada orang semua, dan saya rasa ada something yang tak kena dengan rumors yang berlaku ni, dan saya rasa macam ada penganiayaan ke atas diri saya, dan juga mungkin ada penyalahgunaan kuasa untuk menindas kepimpinan daripada Perikatan Nasional. Dan kenapa pihak SPRM tak bagi saya buat laporan PDRM, menyekat saya daripada buat laporan PDRM, dan mereka sendiri tak buat laporan PDRM. Saya bagi tahu saya disiasat dalam bilik siasatan nombor 13, dan bilik tersebut direkod, video yang ada di basement pertama. Saya rasa kalau pihak PDRM siasat, dia boleh tengok keseluruhan siasatan itu. Begitu, saya rasa saya pun tak pernah kena siasat sampai 12 jam ni. Semata-mata bukan siasat, dia panggil temu bual, nak orang kata apa, macam mana dia kata, taklimat, sesi taklimat dengan pihak SPRM. Jadi 12 jam lebih kurang lah kot, saya rasa kan, 2,5 sampai lebih kurang lah kan. Jadi inilah yang sebenarnya yang rakyat kena tahu. Saya buat pendedahan di sini. Mungkin saya sekarang ni tidak berada di dalam Malaysia, dan saya akan balik untuk buat laporan polis juga, walaupun mereka menghalang saya untuk buat laporan polis. Sehingga saya mendapat kebenaran daripada pihak peguam saya akan buat laporan polis. Dan sebab apa saya tak boleh buat laporan polis, saya pun tak tahu sebab apa saya tak boleh buat, dan sebab apa saya ni seolah-olah sentiasa diikuti dan sebagainya. Dan rakan-rakan semua, saya buat video ni penerangan pada anda, sebab anda mungkin duk telefon saya tak dapat apa semua. Saya kena off semua saya punya nombor telefon dan sebagainya, sebab saya rasa ketakutan. Setiap masa dia akan hantar mesej kat saya dalam WhatsApp saya, oh hang duk ada di sini, hang duk ada di sini, hang duk ada di sini. Start dia call dan sebagainya. Saya rasa macam ketakutan sangat-sangat. Saya seperti diikuti dan sebagainya. Maka saya off semua telefon saya. Wallahu alam, doakan keselamatan saya. Assalamualaikum semua.